Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam berita ASEAN malam ini, kita mulakan dengan kejohanan bola sepak Trofi Hassanal Bolkiah bagi belia ASEAN kali kelima. Pasukan Myanmar muncul juara dalam perlawanan tersebut selepas menewaskan Vietnam dengan jaringan 4-3. Kedutaan Thailand di negara ini mengadakan pameran lukisan bersempena ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Thailand. Dan negara Brunei Darussalam dan Malaysia menandatangani perjanjian mengenai pengurusan dan penyelenggaraan jambatan persahabatan. Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan Hari Perkabungan Malaysia sebagai penghormatan kepada jenazah dan mayat mangsa nahas pesawat penerbangan Malaysia MH17. Dan Junta Tentera Jeneral Prayut Chan-o-cha dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak Trofi Hassanal Bolkiah bagi belia ASEAN kali kelima dan berkenan menggunakan Piala Kurnia Baginda. Berangkat sama Paduka anak dia dan adinda ke bawah Dunia Maha Mulia, Duda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Duda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Duda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pangeran Muda Abdul Wakil, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Pasukan Myanmar muncul juara dalam perlawanan akhir ini selepas menewaskan Vietnam dengan jaringan 4-3. Juara menerima trofi, pingat dan wang berupa cek RM20,000 Brunei. Sementara naib juara pasukan Vietnam menerima pingat dan wang berupa cek bernilai RM10,000 Brunei. Kejohanan yang diadakan 2 tahun sekali ini adalah sebagai mendukung hasrat ke bawah Dunia Maha Mulia untuk melibatkan pasukan terbaik di rantau ASEAN untuk bersaing dalam Liga Bola Sepak ASEAN di samping memberikan pendedahan dan kebolehan kesukanan ASEAN kepada dunia. 10 pasukan dari negara-negara anggota ASEAN dan Timur Leste menyertai kejohanan yang bermula pada 8 Ogos lalu. Sempena ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Thailand, Kedutaan Thailand di negara ini mengadakan pameran lukisan. Pameran diadakan di Hotel Rizkun International Gadong. Hadir Timbalan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Datin Paduka Haja Adina binti Osman. Duta Besar Thailand ke negara ini, Tuan Yang Terutama Apichat Pachirathartana, dalam ucapannya menekankan rakyat kedua-dua negara ini mempunyai matlamat yang sama dalam keamanan dan mengongsikan nilai kasihkan raja yang boleh disaksikan dan dilahirkan melalui lukisan. Sebanyak 33 buah lukisan hasil pelukis Thailand Dr. Suchat Wongtong dan Punsi Wongtong dipamerkan. Pameran tersebut menunjukkan persefahaman yang wujud antara dua buah negara melalui penghasilan seni lukisan. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia menandatangani satu perjanjian mengenai pengurusan, pemeliharaan, penyelenggaraan dan penggunaan jambatan persahabatan yang menyeberangi Sungai Pendaruan di daerah Temburong. Perjanjian dimeterai semasa mesyuarat pasukan projek bersama atau Joint Project JPT kali ke-9 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan.
Jambatan Persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dirasmikan pada 8 Disember tahun lalu memberi kemudahan perjalanan orang ramai dan pengangkutan barangan dengan lebih cepat, selesa dan selamat khususnya bagi penduduk daerah Temburong. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia yang berbahagia Datuk Zainuddin bin Zakaria. Menandatangani pihak negara Brunei Darussalam, pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya Awang Chua Peng Kiong, manakala bagi pihak Malaysia, Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia yang berbahagia Datuk Dr. Haji Anis bin Muhammad Arif. Di bawah perjanjian tersebut, jawatan kuasa pengurusan jambatan akan diselaraskan oleh pejabat pengarah jalan raya bagi pihak Brunei Darussalam dan bahagian kawal selia penyelenggaraan bagi pihak Malaysia. Terdahulu, Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia mempengerusikan bersama mesyuarat JPT ke-9. Semasa mesyuarat, kedua-dua pihak meluluskan laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Jambatan atau Bridge Management Committee BMC kali Penerbangan kumpulan pertama yang membawa 20 jenazah dan mayat mangsa nahas pesawat penerbangan Malaysia MH17 tiba di Kuala Lumpur pada hari Jumaat 22 Ogos lalu. Pesawat MAS MH6129 yang membawa 20 jenazah dan mayat rakyat Malaysia yang terkorban dalam tragedi MH17 tiba di perkarangan Kompleks Bunga Raya KLIA tepat pukul 9.54 pagi bagi istiadat penghormatan negara menerusi istiadat ketenteraan. Istiadat disaksikan oleh Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong, Tuanku Hajah Haminah. Juga hadir Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri, Datin Seri Rosmah Mansur, anggota Kabinet, ahli parlimen serta para diplomat asing. Keranda-keranda yang ditutup dengan bendera Malaysia dibawa keluar oleh anggota-anggota tentera dan diserahkan kepada keluarga-keluarga mangsa bagi upacara pengkebumian. Hari Jumaat diisytiharkan sebagai Hari Perkabungan Negara di seluruh Malaysia dengan menyaksikan jalur gemilang berkebar separtiang. Upacara bertafakur seminit sebagai penghormatan kepada jenazah serta mayat mangsa diumumkan menerusi stesen radio serta televisyen tempatan tepat pukul 10.54 pagi. Sementara itu, penerbangan kedua yang membawa satu jenazah nahas pesawat MH17 selamat tiba di Kuala Lumpur pada hari Sabtu dan 3 lagi jenazah tiba pada hari Ahad. Seramai 43 warga negara Malaysia menaiki pesawat yang dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, termasuk 15 anak kapal dan 2 anak damit. Semasa kejadian penembakan pada 17 Julai lalu, pesawat penerbangan Malaysia MH17 membawa seramai 298 penumpang. Lembagaan Thailand sebelah suara melantik Junta Tentera Jeneral Prayut Chan-o-cha sebagai Perdana Menteri baru. Pemimpin berusia 60 tahun akan bersara dari jawatan sebagai Ketua Tentera bulan depan tetapi akan kekal menjadi Ketua Junta yang dipanggil Majlis Kebangsaan bagi Keamanan. Tentera merampas kuasa pada 22 Mei lalu dalam rampasan kuasa aman berikutan bantahan berdarah di jalan-jalan raya yang membawa kepada penyingkiran bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Walaupun pelantikan Prayut membuka jalan bagi kerajaan sementara dalam beberapa minggu akan datang, junta tentera masih lagi berkuasa. Sebelum ini, Jeneral Prayut menjelaskan akan meneruskan rancangannya bagi pembaharuan politik sebelum pilihan raya baru yang mungkin diadakan lewat tahun 2015. Jeneral Prayut yang tidak hadir semasa undi pelantikan ini berkata, beliau akan menyerahkan kuasa sebaik saja fasa ketiga peta jalan perpaduan kerajaan sementara yang menguasai pembaharuan dan pilihan raya selesai.
Berita ASEAN juga mengongsikan beberapa bahan berita lain. Malaysia tetap komited untuk mempromosikan semangat patriotik dan mempertahankan kedaulatan di sebalik tragedi kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370 dan penembakan jatuh pesawat penerbangan Malaysia MH17. Myanmar tidak terkecuali terdedah kepada pelbagai bahaya iklim. Kemboja menjadi tuan rumah Perhimpunan Tahunan AIBD. Singapura akan membelanjakan $100 juta untuk menggalakkan penggunaan tenaga yang berkesan dan Filipina menganjurkan festival belon udara panas. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Di sebalik tragedi kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370 dan penembakan jatuh pesawat penerbangan Malaysia MH17, komitmen untuk menterjemahkan dan mempromosikan semangat patriotik dan mempertahankan kedaulatan Malaysia perlu diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, komitmen ini telah menyumbang kepada keagungan sebuah negara yang sentiasa bersatu dalam menghadapi apa jua cabaran dan halangan, sama ada kesedihan atau kegembiraan. Berkat kita kebersatuan kita, berkat kita bersama-sama ialah nilai patriotisme ataupun cinta kepada dan amalan. Najib berkata semangat mengibarkan bendera negara jalur gemilang perlu disemai, memandangkan bendera adalah simbol kebanggaan negara selain menunjukkan identiti kebangsaan yang menyatukan rakyat. Perdana Menteri berkata, bendera bukan sekadar sehelai kain tetapi membawa aspirasi yang paling bermakna dan mendalam. Ia adalah simbol perpaduan dan penyatuan serta menegakkan keamanan dan keharmonian untuk masa depan yang cerah. Datuk Seri Najib juga melepaskan konvoi perjalanan jalur gemilang merdeka yang akan melakukan perjalanan di seluruh negara sebagai galakan kepada rakyat untuk menaikkan bendera dan semangat patriotik. Kedaulatan negara dan juga warna putih juga melambangkan kejujuran dan ketulusan sebagai rakyat Malaysia dan juga pemimpin kita, Syaril. Ya. Jadi inilah dia gambarannya dari dataran. Perdana Menteri diiringi oleh para tetamu hormat untuk menyempurnakan Perubahan iklim sepertinya menjejaskan kawasan perhutanan. Kesan perubahan iklim telah mengakibatkan negara-negara membangun lebih terdedah kepada cabaran yang serius. Myanmar tidak terkecuali terdedah kepada pelbagai bahaya iklim seperti taufan, hujan lebat, banjir, suhu yang melampau, kemarau dan peningkatan paras laut. Myanmar juga menyertai negara di seluruh dunia menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia di Pusat Convention Antarabangsa Myanmar. Dengan moto Raise Your Voice, Not the Sea Level, majlis dihadiri oleh Presiden U Tien Sen, Naib Presiden U Yen Tun. Dalam ucapannya, Presiden U Tien Sen berkata, negara-negara kepulauan kecil yang membangun paling terjejas oleh perubahan iklim. Para pemimpin dan ahli saintis dunia juga akan membincangkan dan meluluskan perjanjian perubahan iklim baru semasa persidangan mengenai perubahan iklim pada 2015 di Paris. Perjanjian baru dijangka menyentuh mengenai komitmen global untuk mengurangkan kesan rumah hijau dengan cepat bagi mengelakkan suhu yang semakin meningkat. Institut Penyiaran Pembangunan Asia Pasifik AIBD mengadakan perhimpunan tahunan ke-40 dan persidangan AIBD ke-13 di Phnom Penh, Kemboja baru-baru ini. AIBD mencapai kecemerlangan sejak setahun lalu dalam melaksanakan visi, misi dan objektifnya. Melatih hampir 1,000 media profesional, menganjurkan lebih 30 bengkel dan seminar dan membangunkan rangkaian perkongsian antarabangsa berkesan dan membina di seluruh dunia adalah satu pencapaian yang direkodkan dalam sejarah AIBD. Sidang Kemuncak Media Asia di Phnom Penh adalah salah satu persidangan yang menghimpunkan hampir 200 delegasi dari 27 negara dan rantau di Asia.
Kemboja sangat menghargai usaha AIBD, kerja keras dan sumbangan untuk meningkatkan dan membangunkan AIBD untuk menjadi sebuah organisasi yang kukuh dan dihormati dalam dunia penyiaran antarabangsa. Masyarakat juga menyeru bagi lebih banyak sokongan dari semua ahli dan rakan-rakan bagi membolehkan institut melaksanakan lebih banyak usaha dalam menghadapi cabaran dalam industri penyiaran. Kerajaan Singapura akan membelanjakan $100 juta untuk menggalakkan penggunaan tenaga yang berkesan di bangunan-bangunan dan membiayai pusat-pusat penyelidikan mengenai data hijau. Perkara ini telah diumumkan semasa simposium penterjalan teknologi tenaga yang pertama. 5 penterjalan juga diumumkan bagi membimbing agensi-agensi kerajaan dalam merumuskan rancangan mereka bagi teknologi tenaga berkesan menjelang 2030. Salah satu dari 5 penterjalan berkenaan adalah kebimbangan pelepasan karbon. Pihak berkuasa sedang mengkaji kemungkinan menangkap pelepasan karbon dari loji tenaga, kilang penapisan dan industri petrokimia dan bukannya melepaskannya ke udara. Karbon dioksida dari pelepasan ini kemudiannya boleh dipisahkan dan disimpan beribu-ribu meter di bawah tanah. Para pakar berkata, karbon dioksida juga boleh digunakan untuk membuat produk seperti asid formik dan urea. Selain dari penangkapan karbon, penyimpanan dan penggunaan, penterjalan lain termasuk penyelidikan panel solar, keberkesanan tenaga industri dan tenaga bangunan. Filipina telah mengadakan Festival Belon Udara Panas di Lubao, Pampanga. Festival dianjurkan dengan kerjasama dan penyertaan pelbagai negara seperti Korea Selatan, Belgium dan United Kingdom. Festival bukan sahaja membantu pelancongan Pampanga tetapi juga keseluruhan negara pada umumnya. Salah seorang penganjur, Erwin Linggat, berkata, acara ini adalah sebagai persediaan bagi Festival Belon Antarabangsa. Ia bukan sahaja menarik penduduk setempat, malah turut mendapat sambutan dari para pelancong. Negara-negara anggota ASEAN diseru agar membuat persiapan di peringkat kebangsaan menjelang penubuhan Komuniti ASEAN pada 1 Januari 2015. Komuniti ASEAN yang akan ditubuhkan itu nanti berasaskan 3 tunggak utama: komuniti politik, keselamatan ASEAN, komuniti ekonomi ASEAN dan komuniti sosio-budaya ASEAN. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.